Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salawatullahi wa salam ala hadha nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullam atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a dawla al-jibal yusabbihna tulkunna fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rabb Musa wa Harun, Ya Rabb Ibrahim, Ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi ajma'in. Allahumma zidna fahma wa ilma wa hikmata wa al-aqla wa khassa bihmatika ya Rabb Rahimin. Allahumma aftah alina futuh al-arifin, zidna fahma an-nabiyyin wal ulama'i al-amilin, hazzal mursalin wa imam al-muttaqin rahmatika ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya dan kasih sayangnya kita dapat meningkatkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi rahmat dan memberi keberkatan kepada hidup kita. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pagi ini kita sambung lagi kita ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu yang bermanfaat itu dan engkau amalkan akan dia, akan ilmu itu, serta engkau perhiaskan pada zahirmu dengan mengerjakan segala ibadah yang zahir, dan engkau jauhkan akan segala maksiat yang zahir, dan perhias batinmu dengan mengerjakan ibadah yang batin, seperti bersifat engkau dengan segala sifat kepujian, dan engkau jauhi maksiat yang batin seperti kibir, ujub, aliyat dan sam'ah dan barang sebagainya, seperti yang lagi akan datang pada babnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka apabila selesai engkau, yakni setelah Imam Ghazali menyebut berkaitan dengan, iaitu wahadzal fannu minal ilmin nafi' qad jama'na fi kitab Ihya Ulumuddin. Selepas dia sebut waktu belaka, dia kata fan, yakni ilmu tasawuf itu dalam kitab Bidal Hidayah, setengah daripada ilmu yang bermanfaat yang telah kita sebut dah pada minggu lepas. Jadi musannif kita pula sebut apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu yang bermanfaat. Apabila kita sudah ada ilmu yang bermanfaat, kita sudah ada, kita sudah tahu, maka peramalkanlah olehmu, yakni disuruh kita amalkan dia. Amal ala jawarih, di atas anggota kita. Lil-lisan alimul lisan, kalau alim, kalau di atas lidah saja. Ala al-munafiqu alimul lisan. Sebab apa Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan tidak cukup kita beramal di atas lidah kita saja, kerana orang-orang munafik ramainya alim lidah berbanding dengan beramal jawarih, beramal dengan anggota. Cakap hebat, cakap pandai, dengan baca Al-Qurannya, dengan begininya,
dengan dalilnya. Maknanya kita takut berjumpa suatu hadis Nabi SAW. Rasulullah menyatakan di akhir zaman ikhtilafil a'immah, kamu akan tengok persisihan di antara para ulama, begini. Dan paling aku takut ketika itu, kata Rasulullah SAW kepada umatku, alimul lisan, al-munafiqu alimul lisan. Ketika itu paling aku takut alimnya lidah. Cakap pandai begini dengan dalil, dengan begini, dengan kitabnya, dengan begini dalil penuh. Kitabnya, kitab mana hak dalil sebut, semua dia sebut dalam kitab ni, jilid ni. Jadi menyebabkan yazhirun nas, manusia tengok dia ketika itu hebat, manusia pandang dia. Maka di situ tidak menjadi ukuran, sebab alimul lisan takut menjadi alim lidah saja. Ia nak alimul badan ataupun alimul jawarih, alim kepada anggota badan kita. Sebab ramai orang yang bercakap tetapi ramai yang tidak boleh beramal. Ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak boleh beramal, dia tidak beramal dengan Al-Quran. Ramai yang beramal dengan Al-Quran tetapi dia tidak sampai kepada tahap yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu hamidani abdi, hambaku telah memuji akan daku. Ia dah masuk tahap tu. Itu di antaranya. Itu memerlukan kepada mujahadah. Jadi sebab itulah musannaf kita Syekh Abdul Samad Falimbani ni, dia kata engkau amalkan akan ilmu tasawuf. Bila kita sudah tahu kitab Penawati berapa kali dah khatam, kitab Hikam berapa kali dah khatam, kitab Tajul Uruf berapa kali dah khatam, Minhajul Abidin, semua kitab-kitab tasawuf banyak dah kita tahu begini. Jalan-jalan nak lawang iaitu kerosakan hati, nak lawang kejahatan nafsu yang jahat yang berada dalam diri. Kita tahu dah bahawasanya bersifat dengan sifat ini dah baik, maka kita jauh. Diri kita berjauh itulah dikatakan sebagai kita menamarkannya. Itu di antara itu yang dimaksudkan oleh murad, dia dikendaki oleh musannif rahimahullahu taala. Itu di antaranya. Dia akan siapa maqam bila kita beramal betul-betul, kita dengan ilmu yang kita ada, ilmu tasawuf ini, Allah Ta'ala akan tajalli. Dia ada tahap tajalli. Dia ada dua tajalli. Tajalli roh, tajalli ketuhanan. Tajalli roh ni dia mai sedar sekejap. Dia mari buat maksiat misalnya kata, dia pun setok. Tak baik ni. Dia pun tinggal. Esok buat pula. Mari baru isah. Tak baik buat. Itu Tuhan tajalli kepada orang panggil roh. Roh dia. Roh maknanya asal roh. Rohani dia asal-asalnya rohani dia Islam yang sebenar. Tu balik kepada alastu bi rabbikum. Hak tu asal-asalnya. Hak tu yang asal. Tapi oleh kerana bergelombang dengan kehidupan dunia yang penuh dengan kejahatan yang tidak terkawal, menyebabkan ruh kadang-kadang jadi jahat. Itu di antaranya. Sebab itulah bila kita beramal betul dengan ilmu tasawuf ataupun iltizan, ada kesungguhan kita nak beramal dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mahmudah di dalam hati kita, Allah Ta'ala akan pertama sekali akan tajalli berroh, iaitu akan kita akan ingat, tak baik buat pekerjaan begini, tak baik. Itu di antaranya. Yang kedua di antaranya tajalli ketuhanan. Tajalli ketuhanan, dia akan mari getah. Buat maksiat, dia mari getah. Itu balik kepada innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila dibaca ayat Allah ataupun diperingatkan ayat Allah, wajilat, gemetar hati mereka. Itu tajalli ketuhanan. Itu akan panggil nak sampai maqam tu susah, memerlukan kepada mujahadah,
memerlukan kepada rendah diri kepada Allah Azza wa Jalla, memerlukan kepada sentiasa menghina diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memerlukan kepada mujahadah, beramal ilmu tasawuf, ilmu sifat-sifat yang baik dalam hati. Sifat siapa yang usaha ke arah nak letak sifat-sifat baik dalam hati dia akan sampai maqam iaitu tajalli ketuhanan, iaitu bila dia buat satu maksiat dia mai ketakutan, gemetar. Bila dia tengok manusia ramai, dia rasa ketakutan. Dia tengok hebatnya Allah Azza wa Jalla. Itu di antaranya. Itu akan naiklah makam seterusnya. Seperti mana makam-makam kekasih-kekasih Allah, itu akan naik. Iaitu naik nafsu mutmainnah ke nafsu tu, sehinggalah hak paling tinggi sekali insanul kamil. Insanul kamil hanya nampak sifat kesempurnaan Allah Ta'ala saja. Sifat makam kita ni kadang-kadang naik, nampak juga sifat kesempurnaan Allah, tapi turun balik. Nampak juga sifat jamal Allah, sifat yang cantik Allah, yang Allah menciptakan alam ini, turun balik. Panggil naik turun, yazid wa yanqus, naik turun. Itu di antaranya. Tetapi bagi orang yang beramalkan betul-betul ikhlas betul kerana Allah, Allah Ta'ala akan tolong daripada dia. Sebab janji Allah adalah benar sama sekali. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahil haq. Hei manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar sama sekali. Sebab itulah musannaf kita sebut, apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu yang bermanfaat itu dan engkau amalkan dia, supaya kita beramal hak tadilah. Pertama, kita supaya Allah Ta'ala naik, kita semakin dekat dengan dia. Yang kedua, supaya Allah Ta'ala jauh kita daripada ciri-ciri orang munafik. Ciri orang munafik hanya alim pada lidah saja, tapi jahil pada badan, jahil pada jawarih, pada anggota dia. Cakap pandai, cakap banyak, tapi beramal tidak. Na'udzubillah min zalik. Hal ni kita paling takut. Itu di antaranya. Itulah ciri-ciri orang-orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Sebab ciri dia kaslam, kusala. Sifat dia munafik ini kusala. Kusala tu alal jawarih. Kusala alal jawarih, kata ulama. Kalau kusala alal kalam, tak ada. Akatharul kalam bil ibadah, akatharul kalam bil ibadah akthar. Pada percakapan kalam dia cukup banyak orang-orang munafik, ciri-ciri orang munafik, tetapi pada anggota badan dia itu kurang. Ini bahaya. Na'udzubillah min zalik. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Serta engkau perhiaskan pada zahir dirimu dengan mengerjakan segala ibadah yang zahir. Ibadah yang zahir, seperti kita sembahyang, puasa, sembahyang sunat, zahirlah tu. Ibadah yang zahir, jaga hukum, jaga molek, itu kita jaga, perhiaskan. Tak boleh main tasawuf terus. Sembahyang tak betul. Sembahyang tak betul, main tariqah. Naik tariqah ni, tarikat ni. Berkaitan dengan sembahyang, rokok, sujud, ambil air sembahyang tak betul. Mari-mari main tariqah, cakap ketuhanan, cakap tinggi. Cakap begini, cakap hebat. Na'udzubillah min zalik. Ni kita tak ambuh begini. Ini orang tertipu. Fiqh jahil, fiqh tak tahu, tapi cakap ketuhanan begitu tinggi, kita tak ambuh. Tetapi kalau kita sudah ada ilmu fardu ain, kita sudah tahu betul dah sembahyang kita, comel dah, barulah sempurna kita berkaitan dengan ilmu. Itu di antaranya beramal dengan ilmu tasawuf. Itu di antaranya. Tetapi tak ambuh juga hanya mengaji fiqh, ngaji usuluddin, tapi tasawuf tak mengaji, tak jadi juga. Yang kita telah sebut dah sebelum pada minggu lepas, tak jadi. Kalau mengaji ilmu tasawuf saja, ilmu fiqh saja, ilmu usuluddin saja, tak jadi. Tak akan sampai, sebab ilmu tasawuf lah ilmu yang nak catah sifat-sifat yang jahat yang berada dalam hati.
mari tahu kita tahu fiqh, orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Maka ada sifat tasawuf lah yang akan kerak, yang akan potong, begini tak begini akan catah. Itu di antaranya. Bila berkumpul ketiga-tiga ilmu, maka barulah kesempurnaan bagi seseorang itu buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Dan engkau jauhkan akan segala maksiat yang zahir. Dan pertama, di antaranya lagi, bila kita beramal ilmu manfaat, usaha kita memperbanyakkan ibadah zahir dan usaha jauh daripada maksiat zahir, yakni zina, mencuri, minum arak, membunuh, dan maki orang, ngumpat, macam-macam lagi. Itu di antaranya maksiat zahir. Dan perhiaskan batinmu dengan mengerjakan ibadah yang batin itu. Dan kita hias pula diri kita dengan ibadah yang batin. Mana ikhlas, itu dengan tawaduk, syukur. Banyak lagi sifat-sifat yang telah disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Penawati tu, sifat-sifat yang baik tu. Hias pula sifat-sifat baik pada hak batin kita tu. Seperti bersifat engkau dengan segala sifat kepujian. Segala sifat kepujian kita usaha letak pada diri kita. Itu di antaranya. Tak boleh berdegung selalu, slow. Itu di antaranya. Kita makam orang berjalan. Makam orang berjalan ni orang salih, orang tengah berjalan, jalan ke hadratillah. Tak boleh mengejut selalu, naik rumah lompat tangga selalu. Setok lah. Jadi benda lain. Naik tangga dulu. Naik tangga slow baru sampai ke rumah yang tempat kita yang kita nak tuju tu. Itu di antaranya. Maka begitulah dalam kita berjalan ni, menjahadah dalam ke hadratillah ni, nak menyucikan jiwa ini, slow dulu. Tu dapat beramal sifat yang baik tu, 1, 2, keseluruhan usaha belaka. Tu di antara baru dikatakan masuk kepada qalbin salim. Murad kita sebenar sebab kita nak berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak, tidak lain, tidak bukan, orang yang selamat ketika itu ialah qalbun salim. Qalbun salim, hati yang salim, hati yang sejahtera. Itu di antaranya. Jadi disuruh oleh musannaf kita ini mengerjakan ibadah yang batin itu seperti bersifat dengan segala sifat kepujian. Molek. Ini sifat Hidayah Salikin sikit kitab Hidayah Salikin ni molek, memberi peringatan banyak, manfaat kepada kita. Sebab tu guru kadang-kadang dia buat rujukan ataupun dia buat nilaian ataupun dia duduk perhati hari-hari. Lu tengok ada kedua sifat ni, molek. Jadi molek bermanfaat untuk saya, begitu juga ahli Jumaat yang dikasih semua. Dia molek sifat ni. Kitab ni kita dapat tengok perjalanan orang-orang yang sudah sampai ke hadratillah, bagaimana perjalanan mereka. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Sebab itulah kita disuruh menghias dengan ibadah yang batin. Disebut pula mestilah kita memperbanyak juga memperhiaskan diri kita mengerjakan ibadah batin. Sebab dia akan ganggu. Kalau kita dah hias ibadah yang batin pada diri kita ni, sifat-sifat baik, mahmudah, sifat kepujian dalam hati kita ni, dia akan ganggu ibadah kita. Kita buat ibadah sunat banyak, apa lagi, kita buat kebaikan itu banyak, buat sedekah banyak, tolong orang banyak, buat begini banyak, begini, dia akan ganggu. Sifat-sifat jahatnya akan mari. Tapi oleh kerana kita kerjakan sifat ibadah batin yang baik, sifat kepujian kita amalkan, sifat ni lah akan jauh. Dia akan halau sifat-sifat yang nak mengganggu, yang nak merosakkan ibadah kita, ibadah sunat kita, ibadah fardu kita, ibadah lisan kita, zikir pada Allah. Dia akan halau. Ini kelebihan orang yang beramal dengan ibadah batin, yakni sifat-sifat baik dalam hati. Seperti bersifat engkau dengan sifat segala sifat kepujian.
dan engkau jauhi maksiat yang batin seperti kibrun, iaitu kibir ini iaitu takabur, ujub, riya dan sam'ah. Ini suka sam'ah ni perkataan sam'ah, iaitu sam'ah iaitu suka mencerita amalan dia pada orang. Maknanya nak suruh orang dengar semua. Sam'ah yakni sum'ah itu nak suruh orang dengar cerita amalan dia buat begini, dia hebat sembahyang tahajud lah, berzikir lah begini. Saya sembahyang tahajud Allah menangis waktu malam gini. Itu cerita ke orang, nak suruh tu panggil semua. Nak suruh orang kata hebat Allah gini. Nak suruh orang kagum dia disebabkan dia buat ibadah tu. Na'udzubillah min zalik. Ini bahaya, ini sifat penyakit bahaya. Tetapi kalau kita cerita kepada orang untuk menggemakan orang, dia berjumpa kawan-kawan dia pecah-pecah belaka dah, misal kata dia kata iaitu marilah kita dah tahu usia kita begini ni, dulu kita sibuk dengan urusan itu urusan ini, marilah kita kembali bangunlah. Kalau kawan dia kata Allah saya nak bangun tahajud payah begini, ceritalah dulu saya pun payah juga, ni alhamdulillah boleh bangun semua begini. Dia cerita saya sembahyang duha tahajud gini alhamdulillah begini. Tak apa begitu, cerita nak membangkit kawan kita supaya kawan kita ni Allah Ta'ala beri peluang lagi ni, umur panjang lagi, rajin juga ibadah kepada Allah. Begitu juga nisbah zikir. Itu di antaranya. Tak apa begitu, kita cerita kepada orang supaya membangkit dia. Tak apa. Tetapi cerita kepada orang bertujuan nak sebagai muqabalah, nak suruh orang berpusing balik pada kita. Apa maksud? Supaya orang kita cerita pada orang begini supaya orang kata bagus Allah. Tujuan nak suruh orang jariah berpanjangan, supaya orang kata dia tu si pelang tu Allah bagus, dia cerita dah saya, dia tahajudnya, dia menangis waktu malam, dia baca Al-Qurannya, dah memang begitu. Tujuan diri asal tuang empunya ibadah itu nak suruh orang puji, maka itu sebagai sum'ah. Jadi kita disuruh menjauhi maksiat batin dan barang sebagainya yang seperti lagi akan datang pada bab yang keempat dan bab yang kelima insya-Allah taala a'lam, kata musannif rahimahullah taala. Jadi ini kita disuruh menjauhi. Bila kita jauhi sifat-sifat ini, akan selamatlah kita. Dan dalam masa sama kita beramal dengan sifat kepujian, sifat yang baik, kita kena pagar juga sifat-sifat yang jahat ni. Takabur, ujub, riya, ni kita selalu dengar semua. Panggil barang yang mudah didengar di telinga, tetapi payah untuk beramal. Ni barang ni lah. Barang ujub, riya, semua ni barang mudah dengar pada telinga, sedap, betul sungguh. Dan kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, begitu juga Syekh Abdul Salam, barang yang mudah dituju kepada orang. Ni sifat-sifat ni lah, sifat ujub, riya, takabur, sifat dengar mudah pada telinga, nak tuju, nak tembak orang mudah, sedaplah nak tembak orang. Dia ni ada sifat ni. Tetapi hak paling payah sekali nak beramal pada diri sendiri. Itu payah, itu di antaranya. Tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah berkata, orang yang bijak itu, orang yang berjaya itu ialah dia mudah mendengar sifat ini dan mudah dia beramal sifat ini dan payah untuk menembak kepada orang. Ini nak tembak orang, dia ni sifat ujub rasanya ni. Dia sifat ni sifat takabur biasanya. Tengok gaya dia ni takabur ni. Tu Sayyidina Ali kata orang bahagia, orang yang bertuah ialah orang yang mudah mendengar dan mudah beramal dan payah untuk dia menuju kepada orang. Itu di antaranya. Tetapi hak payah, hak paling bahaya ialah mudah menuju pada orang, mudah mendengar, payah untuk beramal. Ini bahaya sifat ini. Itu di antara disebut oleh musannif rahimahullahu taala.
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Musannif kita kata akan disebut lagi. Dan jikalau ada lebih waktumu itu daripada mengerjakan yang demikian itu, maka tiada mengapa engkau masyhurkan dengan menuntut ilmu fiqh, supaya engkau ketahui dengan dia, dengan ilmu fiqh, masalah masalah yang dari yakni yang sedikit diamal pada ibadah, dan supaya mengetahui engkau akan jalan pertengahi antara manusia yang berniat membatahi pada ketika mereka berhadapan kepada syahwat mereka itu, maka menuntut yang demikian itu kemudian daripada selesai yang tersebut dahulu, iaitu daripada jumlah fardul kifayah, bukannya fardul ain. Tetapi jangan engkau tinggalkan segala wiridmu, segala zikirmu, sebab engkau masyhurkan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan jikalau ada lebih waktumu itu daripada mengerjakan yang demikian itu, dah kita ada lebih dah waktu, ada kosong, ada tak ada nak buat apa-apa, maka tiada mengapa engkau masyhur dengan menuntut ilmu fiqh, ilmu fiqh, mengaji sikit lagi ilmu fiqh, pada ain lepas dah mengaji lagi. Tu di antaranya panggil dia disuruh kita mengaji lagi supaya kita kenal, panggil menambah ilmu, mengaji lagi supaya ketahui dengan dia, dengan ilmu fiqh ni masalah yakni iaitu masalah-masalah yang nadil, yang nadil ni masalah yang nadil yang jangan-jangan berlaku. Yang nadil yakni yang sedikit diamal ibadah, yang diamalkan pada ibadah. Kita amal pula. Maknanya kalau ada masa amal pula ilmu yang jarang-jarang orang buat. Panggil disebut kepada kita dah aja dengar ilmu ni, kita belajar ilmu fiqh ni, perkara membaikkan, menambahkan lagi ibadah kita, usul fiqh ke apa ke, bab syariah ke, bab jenayah ke, apa-apa ke, tambah pula. Tu bab fiqh berkaitan dengan hak fardu ain, syaratnya hak fardu ain kita lepas dah, kita tambah lagi masalah Imam Syafi'i pula, mazhab Malik bini, mazhab gini. Tahu pula sedikit sebanyak hak yang nadir ni, hak yang nadir kal ma'dun, hak perkara jangan-jangan berlaku ni seolah berlaku, seolah itu di antaranya. Dan supaya mengetahui engkau akan jalan pada pertengahan antara manusia yang berniat membatahi pada ketika mereka berhadap kepada syahwat mereka itu. Tujuan kita belajar ni, tahu fiqh ni, supaya kita tahu manusia nak membatahi, nak membatahi pada ketika mereka berhadap kepada syahwat, bagaimana. Kita tahu pula manusia bila berhadap dengan syahwat dia, maka kita tahu macam mana. Kita sendirilah kita tahu jalan ni gini macam mana. Tu di antaranya disuruh kita menambah lagi. Dan menuntut yang demikian itu kemudian daripada selesai daripada tersebut dahulu, iaitu daripada jumlah fardhu kifayah. Maknanya fardhu kifayah lah tu. Kita masuk pada bab tu, panggil masuk kepada fardhu kifayah. Maknanya tak mengaji pun tak apa, tapi menambahkan lagi. Yang penting fardhu ain tu. Bukannya ain, tetapi jangan engkau tinggalkan segala wiridmu. Walaupun kita sibuk dengan ilmu-ilmu lain, kata musannaf kita, maka jangan kita sibuk dengan jangan kau tinggalkan wiridmu, segala zikirmu, kerana ini kekuatan bagi kita, sebab engkau masyhur akan menuntut ilmu yang fardu kifayah itu. Jangan ni mengaji kitab tu mengaji hak ni zikir, apa lagi wiri, tinggal. Jangan, biar ada juga sikit sebanyak wiri. Itu panggil senjata di dalam kita sedia adi kalam Allah wajah, senjata orang beriman yang berada dalam tubuhnya ialah zikir-zikir dan wiri-wiri. Hak itulah akan mari pertolongan dan sebagainya. Itu di antaranya, itu di antara disebut oleh musannif rahimahullahu taala. Maka jikalau segan pada mengamalkan segala wirid dan zikir dan ibadah pada agama engkau pada menuntut ilmu fiqh yang fardu kifayah itu, maka ketahuilah olehmu. Maka jikalau engkau segan, jadi kita baca di situ apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan
ia menjadi manfaat pada diri saya juga, begitu juga ahli jemaah dikasihi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi kekuatan pada kita dan mengamalkan ilmu-ilmu yang diberi oleh para ulama dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali itu dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, qalban khashi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.